Okay guys, kecoh semalam apabila banyak berita-berita mainstream yang melaporkan bahawa peminjam-peminjam yang nak meminjam di bawah FSA 2 KWSP ni masih perlu membuat bayaran bulanan setiap bulan. Ini adalah contoh laporan berita daripada Metro, ini adalah daripada TV3 dan ini adalah daripada Berita Harian. Pada aku, berita-berita ni membawa satu maksud. Maksudnya dekat sini, ramai yang salah faham mengenai mekanisme FSA 2 KWSP tu. Kalau tak ada salah faham, takkan KWSP sendiri nak clarify benda ni dekat berita, betul tak? Maksudnya, memang benar lah orang ramai salah faham mengenai mekanisme tu. Terutamanya mengenai perlunya membuat bayaran bulanan. Dan kalau korang tanya aku punca kepada salah faham ni, salah satu faktornya adalah website rasmi FSA 2 KWSP itu sendiri. Kita sedia maklum untuk isu hangat macam KWSP ni memang ramai orang nak tahu. Akan tetapi pada aku sepatutnya cuma ada satu sumber sahaja yang mana orang ramai boleh tengok dan boleh refer. Dan sumber tu sepatutnya adalah website rasmi FSA 2 KWSP. Kalau sesiapa yang tak clear, kita boleh pergi rujuk dekat sana balik. Sepatutnya macam tu. Akan tetapi malangnya ada beberapa perkara yang penting, yang sangat penting dan vital yang tidak ditulis dan dimaklumkan di dalam website tu. Perkara ni agak mengecewakan sebab apa yang dilaporkan dalam berita tu kita tak dapat nampak dekat website tu. Jadi kenapakah benda ni berlaku? Pertama sekali mengenai bayaran bulanan. Ini dia punya website rasmi dia guys Dan kemas kini dia masih pada 4 April 2023 lah. Aku dah baca website ni banyak kali dan dekat sini tak ada pun disebutkan tentang ansuran bulanan. Perkataan ansuran bulanan tu tak wujud geng. Cuma adalah beberapa kali disebutkan mengenai pembayaran kepada institusi perbankan apabila pengeluaran ahli pada umur 50 hingga 55 tahun. Kalaulah bayaran bulanan tu boleh disiarkan dekat berita dan juga TV, kenapa dia tidak ditunjukkan dekat website FSA ni? Sedangkan pada aku ini adalah satu maklumat yang sangat-sangat penting dan wajib kena beritahu dekat website ni. Yang kedua ialah dikatakan juga bahawa mereka yang layak untuk membuat pinjaman di bawah FSA 2 ni adalah mereka yang bekerja dan ada pendapatan. Maksudnya apa? Maksudnya ia dibuka kepada mereka yang menjadi pencarum aktif sahaja. Website ni, siapa yang boleh memohon syarat-syarat kelayakan? Tak ada geng. Sepatutnya dekat sini ditulis untuk pencarum aktif sahaja dekat sini. Kenapakah tak ditulis dekat sini? Ini pun satu maklumat yang sangat penting guys tapi kita tak nampak dekat situ. Yang ketiga pula, ada yang cakap sebenarnya ada dua option, sama ada nak pilih untuk bayaran bulanan ataupun tak. Tapi aku dah baca website tu banyak kali, pun tak disebutkan juga maklumat ni. Tidak ada dekat website tu cakap yang kita ada dua option untuk memohon FSA 2 ni. Jadi pada pandangan aku lah sebelum perkara macam ni disiarkan dekat berita, adalah penting untuk pihak KWSP update dulu diorang punya website. Pastikan maklumat-maklumat penting macam ni ada dulu dekat website diorang. Sebab kalau dekat website tu tak ada, tapi dekat berita ada, jadi ini mudah menimbulkan salah faham orang ramai. Okey, ni dua kesimpulan lah yang aku boleh buat mengenai FSA 2 ni setakat ni. Pertama sekali, sebenarnya pinjaman bercaga KWSP ni yang benar-benar memerlukan adalah mereka yang terdesak dari segi kewangan. Tapi apa yang aku nampak dekat sini lah, pinjaman bercaga ni tidak memihak kepada golongan-golongan yang macam ni. Sebab pada aku bayaran bulanan tetap akan memberikan beban kepada golongan yang macam ni. Aku sendiri risau yang pencarum-pencarum ni akhirnya akan terperangkap dalam hutang. Keadaan inilah yang kita kalau boleh nak elakkan lah. Kedua ramai orang yang berminat untuk mendapatkan pinjaman ni sebenarnya adalah mereka daripada kalangan yang masih tak dapat nak recover daripada pandemik COVID-19 yang lepas. Maksud aku semasa COVID-19 lepas, diorang ni kehilangan pekerjaan sebagai contoh. Tapi diorang ni mungkin masih lagi mencari pekerjaan yang sesuai. Maksudnya dekat sini adalah diorang sebelum ni adalah pencarum yang aktif
tapi selepas COVID-19 dia orang dah jadi tak aktif. Seandainya syarat pinjaman ni hanya diberikan kepada mereka yang aktif sahaja, iaitu mereka yang ada pekerjaan dan aktif mencarum, jadi golongan-golongan yang seperti ni akan dipinggirkan. Sedangkan pada aku dioranglah yang sangat-sangat memerlukan. Okey guys, itu je pandangan aku buat masa ni. Dan apa pandangan korang? Adakah korang bersetuju ke ataupun tidak dengan aku? Tak setuju pun tak apa, setuju pun okey. Apa-apa boleh tulis komen dekat ruangan komen. Terima kasih banyak-banyak.